Politik Malaysia seperti pasar yang kotor. 2 hari sudah Pemuda Pakatan Harapan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung satu rakaman audio mirip suara Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menawarkan jawatan untuk membeli sokongan. Menurut Timbalan Ketua Pemuda Amanah Syazni Munir Isnin, Muhyiddin merancang menggunakan kedudukan dalam kerajaan dengan menawarkan jawatan sebagai Menteri dan Pengerusi GLC untuk mendapatkan sokongan ahli parlimen khususnya UMNO kepada beliau dan Parti Bersatu. Audio yang tersebar itu didakwa dirakam pada mesyuarat Majlis Tertinggi Bersatu pada 23 Februari lalu. Kata Syazni, tindakan Muhyiddin itu salah dari aspek perundangan dan moral serta amat memalukan bangsa Melayu. Perikatan Nasional mengagihkan jawatan-jawatan ini ala adegan perompak dalam filem Nujum Pak Belalang. Satu untuk kau, satu untuk aku. Jawatan untuk kau, sokongan untuk aku, sindirnya. Bahkan Perikatan Nasional mengagih-agihkan jawatan ini ala adegan perompak dalam adegan Nujum Pak Belalang. Membahagikan harta rompakan di dalam gua, satu untuk engkau, satu untuk aku. Jawatan untuk engkau, sokongan untuk aku. Sementara itu, Sosialis Muda DAP Depsi dalam kenyataan mereka berkata tidak ada keraguan bahawa tawaran dan penerimaan jawatan seperti menteri dan jawatan GLC adalah satu bentuk suapan yang sama seperti rasuah mengikut Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Seksyen 23 Akta SPRM menyatakan mana-mana pegawai badan awam yang menggunakan jawatan dan kedudukannya untuk apa-apa suapan sama ada bagi dirinya sendiri, saudara atau sekutunya melakukan suatu kesalahan, tegas Setiausaha Dapsi Teh Hong Kiat. Sebelum itu, kita dikejutkan dengan berita bahawa terdapat tawaran daripada Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan bahawa PAS sanggup membentuk kerajaan baharu bersama Pakatan Harapan dengan syarat amanah dikeluarkan daripada gabungan berkenaan. PAS mahu kerjasama dengan Bersatu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dengan Keadilan DAP bersama Parti Sabah Warisan dan UPKO. Ini bermakna PAS akan meninggalkan Rumah Perikatan Nasional yang turut dikongsi bersama Bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah yang juga sekutu Barisan Nasional. Kononnya PAS memiliki 18 ahli parlimen sementara Amanah hanya ada 11 sahaja. Ini menjadikan bilangan mereka yakni PAS 18, DAP 42, Keadilan 39, manakala Bersatu 5 dan Warisan 9 serta UPKO 1 yang semuanya berjumlah 114. Bilangan ini sudah cukup untuk membentuk kerajaan baharu tanpa UMNO, Barisan Nasional, GPS, Bersatu pimpinan Muhyiddin dan beberapa parti kecil di Sabah. Pengundi di Malaysia hairan melihat tahap akhlak pemimpin-pemimpin politik yang begitu mudah beralih arah hanya menerusi rundingan pintu belakang yang meminggirkan mandat rakyat. Ini menunjukkan seolah-olah gaji dan allowance sebagai ahli parlimen itu tidak mencukupi. Lalu jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC didambakan. Maknanya, siapa yang mampu menawarkan jawatan GLC, maka pihak itulah yang akan diberi kesetiaan sementara. Rakyat sedang dilanda kebimbangan apakah yang akan berlaku pasca COVID-19. Adakah mereka masih mempunyai pekerjaan? Adakah anak-anak boleh pergi ke sekolah dan beriadah seperti biasa? Tetapi pemimpin politik hanya berfikir bagaimana mahu memenuhi kehendak nafsu serakah mereka menerusi perebutan kuasa dan ghanimah. Alangkah malunya apabila perbuatan pemain politik yang lebih tua ini dilaporkan oleh anak muda kepada pihak yang berkuasa. Mereka memberi contoh yang buruk kepada anak-anak muda. Malah telah ada yang terikut-ikut dengan politik pasar yang kotor ini. Politik sudah dijatuhkan nilainya apabila dipasarkan dalam premis yang kotor di mana longkangnya tersumbat dan berbau hancing serta tikus-tikus membiak membawa penyakit. Itukah legasi politik yang mahu ditinggalkan kepada anak-anak muda? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.